Assalamualaikum. Selamat malam. Good evening to everyone. Okay. Seperti biasa, kita akan teruskan kali ini dengan perspektif seorang blue brain. Okay. Dalam jadi siri dah ni. Bagaimana ilmu colored brain telah merubah kehidupan saya. Okay. Baik, saya sedang menantikan tetamu malam ini, iaitu Cikgu Jack ataupun Tuan Muhammad Farhan kita. Okay. Hai mentor Green Brain, Tuan Faiz. Okay, saya sedang menunggu Cikgu Jack sebentar. Okay, tengah tunggu dia masuk. Okay. Kita bagi sedikit masa untuk kawan-kawan join. Okay. Okay, terima kasih kepada yang sudi join semua malam ni. Okay, sebentar ya. Okay. Assalamualaikum, Cikgu Jack. Waalaikumsalam. Clear tak? Okay. Dengar, jelas. Okay, Alhamdulillah. Oh, rambut Assalamualaikum Pun Azrin. Thank you for joining. Alright. Okay. Baik. Kiranya malam ni sebenarnya adalah kiranya macam majlis ilmu juga. Okay. So, apa kata kita mengambil keberkatan umur kitab. Mari kita baca sekarang Al-Fatihah. Okay. Thank you kepada semua yang join. Okay. Kalau boleh saya nak minta jasa baik tuan-puan, kawan-kawan. Cuba kalau boleh sharekan live ini. Okay. Saya pun dah set public. Okay. Bukan apa, supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada perbincangan kami berdua ataupun perkongsian ni. Okay. Bukan apa, sebab sekarang ni kita sedang berada dalam satu zaman yang sangat mencabar. Okay. Ramai orang yang stuck, ramai orang yang hilang arah. Okay. Mungkin juga ada ramai juga orang macam sebelum ni dah buat macam-macam planning nak pergi lebih jauh, tapi terpaksa macam buka planning jadi pening ke apa. Okay. Tapi bagi pendapat saya lah, okay, kalau kita banyak belajar pasal ilmu-ilmu mengenal diri sendiri, ilmu manusia ni, okay, manalah tahu dapat merubah pula kehidupan anda yang follow malam ni. Okay. So bagi yang belum tahu ataupun bagi yang belum familiar dengan colored brain ni, okay, dia adalah satu ilmu cabang psikologi, memang ilmu psikologi, okay, yang orang kata apa, founded oleh Arthur Kamazi. Okay. Okay, saya punya tok guru lah. Okay. So benda ni, colored brain ni, dia membincangkan tentang our genetic brain processor. Okay. Kita punya cara berfikir yang mengikut keturunan, okay, mengikut DNA, sama ada ikut kita punya ibu ataupun ikut ayah kita. Okay. Kita akan dapat sama punya brain color dengan salah seorang daripada mereka. Okay. And kalau dari segi dunia kerjaya, professionally, okay, tools ini sebenarnya banyak digunakan oleh orang-orang HR, okay, orang managers, even CEO, C-level punya apa ni kan, orang, okay, and usahawan pun ramai yang guna tools ni sebagai tools, okay, psychometric tools, okay, dan memang saya galakkan kalau kita gunakan untuk diri kita sendiri, okay, untuk lebih kenal potensi diri, untuk kita lebih determine apakah kita punya kelebihan, apakah kita punya kekurangan diri, and then kita boleh kenal orang lain pula di sekeliling kita. Alright. And then bila kita lebih kenal cara orang lain berfikir, cara orang lain berkomunikasi, of course kita akan lebih ada, orang kata apa, effective communication, and then kita akan ada hubungan yang lebih baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak, dengan rakan sekerja, dengan bos, dengan pelanggan. Sampai satu tahap kan Cikgu Jack, kalau kita faham colored brain ni, kita memang boleh apa tahu, kita boleh
mind read. Kita boleh baca minda orang. Kan? Bahaya tu So kan. memang crucial lah belajar ilmu ni. Dan ilmu colored brain ni dia adalah accredited ataupun orang kata disahkan lah oleh American Institute of Business Psychology. Okay. So ini adalah ilmu bertaraf international sebenarnya. Orang ialah American, atau Kamazi memang American walaupun dia berketurunan Itali dan sekarang dia menetap di Bali, Indonesia. Okay, masa saya belajar dengan beliau, saya terbang ke Bali 7 hari 6 malam belajar dengan beliau sampai pening, balik Malaysia sampai demam. Okay. So dekat Bali ni tahu-tahulah kan. Bali ni banyak patung-patung semua, dia negara dia yang tempat tu macam unik lah tempat tu. So tak tahulah, belajar balik sampai demam. So itulah dia efek dia kan. So ilmu colored brain ni bertaraf international tuan-puan. Disahkan ataupun accredited by the American Institute of Business Psychology. Alright. So, tanpa melengahkan masa lagi, okay, kita ada tetamu hari ini. Tamu seorang jejaka blue brain. Okay. So, orang kata kalau personal branding tetamu kita ni, dia biasa membawa diri dia sebagai Cikgu Jack. Okay. So, tak apa. Saya serahkan kepada Cikgu Jack untuk sesi kenalan diri dulu. Silakan Cikgu. Okey. Kalau ikut Sun Tzu, The Art of War, dia cakap bila kita kenal diri kita dan kita kenal musuh kita, kita tak perlu risau apa result akan jadi untuk setiap pertempuran. Dan bila kita kenal diri kita tapi kita tak kenal, kita akan setiap kali kemenangan tu akan disusuli dengan kekalahan. Dan bila kita tak kenal diri kita dan kita juga tak kenal musuh kita, kita memang akan kalah je lah setiap kali. So, saya Muhammad Farhan Haliza, biasa orang panggil Cikgu Jack. Dan perjuangan hidup saya adalah membangunkan modal insan. So, self-development ni antara benda yang menjadi kecintaan saya, passion saya. Dia bukan tentang harta ataupun pangkat ke apa, tapi passion saya kat situ, membangunkan modal insan tu. So Alhamdulillah hari ini saya dijemput oleh sahabat baik saya juga, Tuan Khalis Azwan ni, dan dia juga adalah mentor saya untuk colored brain ni. Alhamdulillah tahun 2000, hujung tahun 2018 ataupun awal tahun 2019, saya tak pasti, saya tak ingat. Saya belajar benda tu berkenaan dengan colored brain ni. Baru juga, Tak silap saya. taklah lama sangat kan. Hujung Tak silap saya 2018. 2018. Hujung-hujung. Yang saya ingat masa tu saya baru balik dari Chiang Mai, saya terus ke Ceras. Saya tak balik Kedah. Okey. Saya satu-satunya peserta colored brain yang datang daripada Chiang Mai masa tu. Okay. Alhamdulillah hari ni saya juga adalah, sejarah dia saya seorang cikgu. Sebab itulah saya guna nama cikgu tu. Dan 2014 saya ambil keputusan untuk menamatkan perkhidmatan ataupun saya resign lah 2014 tu. Dan sampai hari ni tujuan saya resign tu pun dalam surat resign tu pun memang saya tulis saya nak meletakkan fokus pada bisnes sebab saya dah tak mampu nak bagi komitmen dekat kedua-dua bidang tu. So saya memilih untuk fokus pada bisnes. Walau bagaimanapun saya dalam buat bisnes ni saya tetap dengan passion saya membangunkan modal insan tu sampailah ke hari ini. Itulah sikit sebanyak tentang saya. Thank you Cikgu Jack. Okey, itulah. Okey, saya bukan nak kata apa ni Cikgu Jack, tapi sebenarnya kan bila seseorang tu mula buka mulut je, kita kalau belajar colored brain ni kita memang dah tahu ini memang ini memang pekat dia boleh pekat kan. Cara Cikgu Jack dia introduce diri dia, okey, lepas daripada Sun Tzu punya tu, bila dia cakap perjuangan saya adalah oi, okey. Tu yang mahal tu. Okey. Because ramai orang blue brain saya kenal. Even saya punya life partner, isteri saya blue brain. So saya banyak belajar dengan orang blue brain sebenarnya Cikgu Jack. Okey.
ada certain aspect in my life saya belajar secara tak langsung dengan orang blue brain, dia rasa macam kena tampar-tampar dengan orang blue brain ni. Astagfirullahaladzim. sebab Tampak mungkin. sebab cara orang blue brain komunikasi. Okay? Dia bagi dekat dalam ni, dia memberkas ke dalam hati. Okay? Dia tak perlu marah-marah, dia tak perlu nak mencarut-carut kat saya. Tapi cara dia cakap tu memang masuk dalam hati terus. Dia tak payah nak proses kat sini, dia terus masuk dalam. Sesuatu saya cakap, saya banyak belajar dengan orang blue brain at the same time, okay? So, Dia ada tinta yang masuk yang duk gelak-gelak tu dia pun faham tu. itu ni kan, apa ni, anak buah Cikgu Jack kan. So, mana nak kata, colored brain ni dia memang orang kata dia tak boleh nak lari tau Cikgu Jack. Orang tu start buka mulut dia. Orang tu teks kita, WhatsApp kita, kita dah tahu dah. Kalau kita dah faham lah ilmu colored brain ni, okay? So, itulah partner saya pun dah tanya, siapalah tu? Iyalah. Kan beberapa orang blue brain. Fatin. Okay, Cikgu Jack. Mula belajar colored brain daripada tahun hujung-hujung 2018 kan? Ya. Okay. So, kita nak orang kata menyingkap kembali lah, okay, kan? Apa cabaran Cikgu Jack sebelum belajar dan faham ilmu colored brain ni? Masa jadi cikgu, masa buat I think I can just ni lah mention kan, masa buat buku sebelum tahu colored brain. Okay. Orang biru macam saya ni memang sangat terkenal lah dengan orang kata masalah emosi. Masalah emosi ni maksud saya apa yang kita rasa, apa yang ada di hati tu akan terpancar di wajah. Kalau kita beban, muka kita beban. Kalau kita sedih, muka kita sedih. Ni bagi saya bukanlah macam kelemahan, tapi dia macam itu kita tau. Something yang kalau kita tak kawal, dia akan memberi kesan kepada orang sekeliling. So, antara cabaran besar lah sebab kita pun tahu dalam dunia sale, dalam dunia bisnes, kita tak boleh nak membangunkan bisnes kalau kita tak membangunkan orang lain kan. Kita kena develop people untuk develop our business. So, interaction dengan orang tu, interaction dengan team, dengan orang bawahan, orang atasan, orang yang sama level dengan kita, benda tu sangat penting. Dan apa yang berlaku, ni saya cakap betul terang je lah, real life kan. Apa yang berlaku dalam hidup saya, bila saya start buat kuku ni, around 2017 macam tu, Mei. Saya ada team, saya memang bina team. Saya memang jadi leader, tapi saya memang jadi leader yang macam permulaan introduction saya cakap tadi, bila kita tak kenal diri kita sendiri, macam mana kita nak kenal orang lain? Dan macam mana kita nak berurusan dengan, kalau kita tak boleh nak uruskan diri, macam mana kita nak urus orang lain kan? So, antara benda kritikal adalah saya punya support group, saya punya WhatsApp group tu, dia macam hidup segan mati tak mau tau. Memang kerik-kerik gila. Orang masuk, orang join, kalau orang first masuk tu dia akan mungkin sehari dua ataupun seminggu dua dia akan aktif. And then apa yang berlaku, kalau dia sembang pun dia akan PM datang. Dia tak akan bersembang di situ. Di dalam grup tu. Grup tu memang level mati lah. Saya cakap betul, level mati. Dan after belajar colored brain ni, kan saya belajar 2018 and then actually it took me some time juga lah proses untuk menghadam dan apply tu kan. Saya pun banyak buat try and error. Alhamdulillah sampai hujung tahun 2019, hujung tahun 2020 dan awal tahun 2021 macam tu lah. Something change tau. Bila saya dah, bagi saya benda tu saya dah berjaya fine tune lah. Bila saya dah berjaya fine tune, macam mana nak communicate, macam mana nak deal with each colored brain tu, dia jadi macam senang lah nak
okay, dengan orang ni aku cakap macam ni. Dengan orang ni lenggok bahasa dah. Dengan keseluruhan, aku kena cakap macam ni. So Alhamdulillah hari ni, kalau siapa yang baru join grup saya tu, dia tahu lah. Orang yang biasa tak cukup, biasa jarang-jarang buka WhatsApp, ataupun especially ejen-ejen yang part time, dia pergi kerja, balik petang dia buka WhatsApp tu mau beratus lah. Dia nak kena baca balik satu-satu. Beratus-ratus lah dia nak kena baca. Memang everybody dia dah jadi macam, okay, one thing about Blue Brain ni, dia sangat concern about something yang dia panggil, kalau saya panggil my people lah. So when kita dah duduk dalam satu group tu, especially yang dalam team saya ni, bila saya consider everyone is my people, dia dah jadi macam satu family lah. So dalam group WhatsApp tu, dia bukan something yang kita sembang formal macam, okay, kalau kita pernah kerja makan gajian, dia ada satu group yang ada bos dengan satu group yang tak ada bos. Group yang ada bos ni kita akan, group tu lah yang selalu hidup segan mati tak mau tu. Dia akan masuk segala member berkeliling saja. Tapi ada group yang tak ada bos tu, kita akan ada group yang membawang, yang bercerita, berbincang apa semua. Maksudnya brainstorming semua akan berlaku kat group tu. So group saya dah jadi macam group yang nombor 2 tu. Dia dah tak jadi macam group nombor 1. Tu antara perubahan paling besar lah yang saya nampak dalam Colored Brain lepas saya apply Colored Brain tu. Apa yang Cikgu Jack apply tu? Maksudnya cara bercakap ke apa tu? Dia bukan exactly bercakap lah. Dia sebenarnya yang saya nampak, yang saya rasa berjaya fine tune tu adalah komunikasi secara keseluruhannya. Dia bukan just bercakap. Macam mana kita nak bagi arahan, macam mana kita nak menyampaikan info, macam mana kita nak marah ke, nak motivate ke. Sebab satu yang pertama setiap leader ni, dia ada different brain color tau. So setiap brain color ni, dia ada approach yang berbeza. Itu satu, kita punya side. Bila komunikasi dia kan dua hala kan. So daripada kita ke ni, satu side. Daripada kita punya audience, daripada saya punya team, each and every one of them tu ada brain color masing-masing. Benda ni genetik kan, dia memang tak boleh nak ubah, tak boleh nak buat-buat. So mereka memang ada brain color masing-masing. So memahami brain color mereka tu senang bagi saya nak manage mereka punya keperluan untuk setiap brain color nak proses the same maklumat tu kan different. So saya boleh sampaikan benda tu dalam, orang kata, something yang dalam bentuk yang mereka boleh senang nak serap dan hadam. Macam tu. Ya, interesting Cikgu Jack. Tadi Cikgu cakap pasal my people tau. Kan? Okay. So, macam yang saya perasan lah, sebab saya pun praktikkan ilmu Colored Brain ni dah almost 6 tahun dah sekarang ni, daripada tahun 2015. Okay. So, saya memang perasan, okay, ada dua benda saya nak point out. Okay. Satu, kalau kita jadi leader, even saya sendiri pun sebelum-sebelum ni, saya akan lebih kepada okay, saya tahu cara saya buat satu perkara ni, saya tahu memang benda tu memang work, memang okay, boleh berjalan. So saya akan memberi arahan supaya saya punya team pun buat cara sama macam saya. Itu satu. And secondly, cara leadership yang saya perasan, cara leadership seorang Blue Brain, tak kisahlah sama dia seorang lelaki atau seorang perempuan, dia memang titik fokus utama dia adalah kepada dia punya my people. People yang inside of their organisation. People dalam team dia. Okay, so obviously saya bukan seorang Blue Brain, tapi saya seorang Green Brain. Okay, tapi bincang saya, dia macam automatic tau Cikgu Jack. Saya kena practice atau tune. Dulu memang saya tak fokus dekat orang dalam, but rather saya fokus dekat direct kepada pelanggan. Nampak beza dia? Dan macam mana saya nak lebih kepada serve pelanggan. Okay, tapi nasib baiklah saya ada partner yang Blue Brain. So dia banyak fokus kepada
internal, the people inside of the team, the people inside of the organization. So cuba Cikgu Jack komen pasal benda tu. Kenapa? Kenapa Cikgu Jack ataupun orang Blue Brain ni banyak fokus orang dalam pada orang yang kat luar? Okay. As a blue brainer, the one most important thing untuk a blue brainer adalah dia nak deal ataupun dia nak interact dengan siapa-siapa pun, dia mesti kena suka orang tu dulu. Wah. Kan? Dia mesti kena suka orang tu dulu. Kalau dia tak suka, tak kisahlah menteri kah, raja kah, kalau dia tak suka, dia tak peduli pun. Dia akan dengar masuk dengan kiri, keluar dengan kanan. Yang tu perangai blue brainer secara general. Betul tak? Coach lagi better kan, jumpa banyak blue brainer kan. Ni saya sedap tadi saya. Tak kisahlah, contoh dalam kuku, ada orang, ada leader lain yang lebih, maksudnya orang atasan saya yang lebih, yalah dia pun nama orang atasan kan, so dia lebih experience, dia lebih berjaya ataupun orang lain tengok macam wow, inspired gila. Tapi untuk a blue brainer, kalau dia tak suka orang tu, lantaklah hang terror atau mana pun, hang kaya atau mana pun, hang berjaya macam mana pun, dia takkan follow orang tu cakap apa. Tu a blue brainer. Nak cakap dia punya point tu, dia kena suka dulu. So menyedari hakikat itu, menyedari hakikat yang as a blue brainer, I have to like someone dulu untuk deal dengan that people. Untuk bina team, in exact saya kalau dari segi rekrutmen tu Alhamdulillah sampai hari ni total rekrutmen daripada 2017 tu saya dah rekrut lebih kurang 500 plus agent. And then at one point tu saya sedap benda ni. So bila saya sedap benda ni, I change my approach sebab sebelum tu masa awal tu saya just buat recruitment sebab saya faham bahawa in this kind of business kita kena ada team. Buat sale memang kena ada team, yang tu tak boleh elak. So approach saya yang pertama, approach saya di peringkat permulaan tu, I recruit them sebab I need them. Sebab I need them now. I need them to be in my team. So dia tak jadi my people, dia jadi macam I am depending on them. Tapi bila saya sedap benda ni, saya ubah. I start buat recruitment based on siapa yang aku nak. Because I recruited them untuk masuk join my team because I want them, bukan I need them. Nampak tak beza tu? Okay. Sebab blue brain dia kena suka tau. Kalau tak suka, dia takkan boleh macam, dia akan rasa macam, yalah, satu, dia my team. Tapi bila dia buat tu macam, benda yang orang kita suka dan orang yang kita tak suka buat benda yang sama, kita akan rasa macam, bullshit lah dia ni. Yang kita tak suka ni, dia akan rasa macam bullshit lah. So I manage benda tu daripada awal, daripada part recruitment tu. So kalau I tak suka memang tak apa, banyak lagi team kat kuku ni, you can go join another team. I see. Tu daripada peringkat awal lah. Lepas tu bila dah pasal berkenaan dengan pasal orang dalam tadi kan, orang dalam team kan. This is what I believe lah. Rasa macam kalau yang lama-lama dengan itu dia pun pernah dengar cakap benda ni. As a blue brainer ni, bila jadi leader, bagi saya lah, dia tak boleh jadi leader yang menjadi orang nombor satu. As a blue brainer, saya rasa saya punya strength adalah jadi orang nombor dua. Jadi kalau ada menteri tu, Perdana Menteri, dia jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak boleh perform dengan bagus. Kalau jadi pengarah, dia kena jadi timbalan pengarah. Dia tak boleh jadi, dia tak boleh duduk dekat pos yang atas. Maksudnya pembawakan dia lah. Bukanlah dari segi pangkat. Dari segi dia punya job scope dia apa semua kan. Bagi saya, blue brainer ni dia adalah follower yang, dia akan support gila. Supporter yang bagus, bukan follower. Supporter yang bagus lah. Itu salah satu yang saya perasan sebagai seorang blue brainer lah. So, bila dalam team, saya akan cuba, ni lepas saya dah faham lah. Sebelum ni saya pun tak faham. So, saya tak buat lah benda-benda tu kan. Bila saya dah faham, saya dah
macam orang kata the moment of realization tu sampai kan. Dia jadi macam, oh tak boleh. Aku tak boleh jadi orang nombor satu, aku kena jadi orang nombor dua. So I keep on asking soalan-soalan macam, apa boleh saya bantu? Apa kelas yang aku perlukan? Benda-benda macam tu. Sebelum tu, dia macam saya yang atok semua. Kita kena buat benda ni. Ataupun macam, sebab saya adalah seorang salesperson yang ditrain oleh orang green brainer. Hijau dia pekat. Orang green brainer, hijau dia pekat. So, dia memang orang yang level macam masa saya training belajar buat sale apa semua tu, dia akan, kalau saya tanya apa pun, buat je. Kan, green brainer kan selalu, buat je. Buat je. Lepas tu aku dah kena langgak terantuk berdarah-darah apa semua baru dia explain. Surat je benda ni, kena buat macam ni. That's, yang tu green brainer punya training system. Kita tak boleh nak buat benda tu. Dia memang how dia proses memang macam tu kan. Tapi kita bila blue brain, kita nak hadap orang kata proses yang macam tu, struggle bit. Orang blue brain nak hadap green brain punya training system memang struggle. Dan alhamdulillah saya tahan dengan dia setahun lebih kak. Dan lepas graduate tu, okey lah. Kita dah nampak lah bila, yalah benda tu experience kan. Bila kita belajar daripada experience tu, kita faham juga lately. Tapi struggle lah kalau blue brain nak hadap benda tu. Kalau level menangis tepi longkang lah juga kan. Okay. So, dengan my people tu saya always letak macam ni lah konsep dia. Kalau dalam bilik ni, aku tak boleh jadi orang yang paling pandai. Kalau aku jadi orang paling pandai dalam bilik ni, aku dalam bilik yang salah. Tu konsep yang saya pakai. So saya akan sentiasa push orang lain ke depan. Sentiasa bagi ruang dan peluang untuk my team tu duduk depan, saya duduk belakang tak apa. Macam tu. Kira saya tak jadi frontliner lah, jadi belakang-belakang daripada jadi frontliner. Jadi frontliner, okay, faham. Wow. Okay, dia bukan strange lah, dia memang orang kata saya rasa amazed lah sebab saya pernah baca Simon Sinek, okay, saya kenal kan Simon Sinek? Okay, saya follow dia and then saya subscribe lah dia punya email, newsletter tu, okay. So from time to time dia akan hantar lah dia punya kata-kata perangsang dia punya quotes kan. So memang dia ada cakap, dia tak nak jadi orang paling pandai dalam room tu. Biar dia jadi orang paling bodoh dalam room tu. So saya sebagai orang yang bukan blue brain, saya orang green brain, saya baca tu saya tak boleh make sense. Kenapa nak kena jadi orang macam tu? Yes, tapi sekarang bila Cikgu Jack beritahu tadi, you want to be the second person walaupun you are the top leader dalam you punya team. But you nak push your people in front, you kat belakang dia pun tak apa. So ini memang natural cara seorang blue brain punya leadership. Betul. Dia jadi supporter. Walaupun dia leader, dia tetap maintain supporter punya role. So kalau team kita tak belajar colored brain ni, ada orang akan confuse Cikgu Jack. Dia ni kan leader aku, dia yang rekrut aku, kenapa lah dia rasa dia kat belakang aku? Bukankah aku kena ikut arahan dia? Kenapa? Lagi satu, cara leadership seorang blue brain dia adalah yang demokratik. Jadi anak buah tu akan confuse kalau tak belajar colored brain, dia confuse. Kenapa lah aku punya leader ni dia bagi can pula? Kan especially yang red, especially kalau orang red brain dengan purple brain, dia akan stuck kat situ. Bila kita nak buat something kan, kita bagi dia ke depan, dia macam, aku nak kena buat apa? Dia macam tu. Betul tak? Betul kan? Selalu jadi kan? Selalu. Cikgu Jai, cuba baca komen daripada Fatin. Saya tengah baca ni. Cuba. Macam mana nak handle WhatsApp group? Fatin cakap saya nak kena mentuk dengan Cikgu Jai. Macam mana nak handle WhatsApp group yang staff boleh cakap banyak tanpa dia orang buat group lain. Sebenarnya saya agak terasa bila staff saya ada group lain dan senyap-senyap group yang saya ada. Tapi at the same time saya tak suka nak rasa orang. Okay. Ini saya cuba jawab dengan sesingkat yang boleh lah, sebab benda ni panjang lah sebenarnya. Bagi seorang
Lagi dia jadi macam satu kelas pula kan, sepanjang pula sembang benda ni. Okay, dia panjang benda ni kalau huraian dia. Tapi dia punya uh, keyword dia adalah silaturahim sebenarnya. Bagi Blue Brainer, silaturahim ni sangat penting. Especially uh, leadership wise lah. Kita sangat emotional tau. Kita sangat emotional. Tak kisahlah kita lelaki ataupun kita perempuan, kita sangat emotional. So penting bagi seorang Blue Brainer untuk dia memahami benda tu dulu. Diri kita sendiri. Kita kena berdamai dengan diri sendiri yang I am that kind of person. Aku memang orang yang emosi. So bila kita dah boleh berdamai dengan diri kita berkenaan dengan benda tu, the next is silaturahim dengan orang lain. Dia tak ada cara lain, memang kita, macam saya cakap awal tadi, kita memang kena suka dengan kita punya team. Kalau kita tak suka, whatever dia buat, kita akan rasa bullshit. Tak kisahlah benda tu betul ke, benda tu salah ke, kita akan rasa benda tu bullshit. So, dia bukan isu sikap atau apa. Jadi memang orang kata kita punya, sebagai seorang Blue Brainer, kita macam tu. Kalau kita first impression tengok orang tu macam kita tak suka, dia cakap lah apa pun, memang kita tak boleh. Dia takkan meresap masuk ke dalam hati kita. So, benda paling penting sekali sebagai seorang leader yang Blue Brainer, bagi saya, kita sentiasa kena fokus on silaturahim. Saya faham, bila kita buat bisnes, bila kita duduk dalam organisasi, kita ada objektif yang kita nak capai. Betul? Yang tu tak dinafikan. Tapi as a Blue Brainer, kita tak boleh fokus on that objektif. Kita akan rasa macam penat, kita akan rasa terbeban. Kita kena letak silaturahim dulu. Objektif yang nak dicapai tu kena nombor 2. Once kita letak objektif tu, kita tak jadi. Kita bukan red brain, kita bukan purple brain. Kita bukan, kalau green brain dia tak kisahlah kan benda tu kan. Tapi kalau blue brain, bila kita letak objektif tu nombor 1, kita nak capai whatever lah organisasi, matlamat bersama untuk organisasi tu. Contohnya kita nak dapatkan jual kejayaan sekalipun, bila kita tak fokus on silaturahim tu dulu, dia akan macam draining kita punya energi tau. Bukanlah kita berniat nak buat benda tu, kita yang akan rasa penat, kita akan rasa terbeban. Tapi bila kita go letak relationship ataupun silaturahim tu nombor 1, kita sendiri yang akan happy, kita sendiri yang akan suka nak buat benda tu. Itu penting, relationship tu sangat penting. Lepas tu yang kedua, yang ni saya nak cakap Simon Sinek juga yang bagi tahu. Saya pun tengok antara one of leader yang saya follow memang Simon Sinek. One of the most powerful advice yang saya pernah dapat daripada dia, bukanlah directly dia bagi kan, tapi dalam video dia cakap, as a leader, salah satu kemahiran paling penting untuk seorang leader, saya rasa dia cakap as a blue brain leader lah kan. Mungkin leader brain color lain tu tak setuju, tapi as a blue brain leader, paling penting, satu kemahiran paling penting adalah to be the last one to speak. Yang ni orang blue brain sangat susah nak buat tau. Sebab macam saya cakap tadi, kita punya apa yang terasa di hati tu terpancar di wajah. So kita memang susah nak buat. Tapi kita kena train benda ni. Kita kena train. Orang tu cakap apa pun, kalau kita setuju, jangan angguk. Kalau kita setuju pun jangan angguk. Kita duduk dalam satu tim, dalam satu mesyuarat ke apa, kalau kita setuju jangan angguk. Kalau kita tak setuju pun jangan geleng kepala. The only thing yang kita buat adalah kita tanya orang yang bercakap tu supaya kita lebih memahami whatever point yang dia nak sampaikan. Jangan agree dan jangan disagree. Sampai last sekali, baru kita buka mulut. Yang ni orang blue brain sangat susah nak buat. Tapi kalau dia boleh buat, something will change dalam dia punya team. Saya cakap sana. Faham Cikgu Jack? Saya faham. Okay. Be the one who last to speak. Simon Sinek kata. Be the last one to speak. Okay, faham. Sebab kita makhluk yang sangat tinggi emosi dia lah. So kalau kita bagi reaction awal, kita akan doomed to make a lot of mistake lah sebenarnya. Macam terlepas kata gitu. Macam terlepas kata, ataupun bila kita agree, okay, contoh bila kita agree dengan someone, orang lain akan stop cakap lah. Sebab kita leader. Lepas tu tim kita dah sedang bercakap, dah kita agree dengan dia. Orang lain akan bagi semua jawapan sama, percaya tak?
Betul tak? Orang lain akan Hmm. ikut jawapan yang first, yang kita agree tu. Dan bila kita tak agree dengan someone, orang lain akan jadi takut. Masa team member kita yang lain tu akan takut, leader aku ni nak jawapan apa sebenarnya. Dia akan jadi susah. Tapi sebab kita memang nak menyembunyikan emosi tu bukan something yang easy lah bagi blue brainer. Tapi benda tu boleh dilatih sebenarnya. Kalau kita boleh master the art of being the last one to speak tu memang powerful lah. Kita akan jadi leader yang sangat powerful sebenarnya. Baik. Kita tengok ni ada satu komen daripada Puan Nana tadi. Dia kata partner dia salah faham dia. Dia cakap Puan Nana ni dia terlalu baik dengan staff dia sampai staff pijak kepala dia. Okay, yang saya tahu apa yang Puan Nana ni pernah share dengan saya, partner dia memang brain color tak sama dengan dia lah. Okay, so apa pendapat Cikgu Jack? Bila di level sebagai seorang leader yang senang-senang je lah kena pijak kepala. Macam mana tu Cikgu Jack pandangan? Nampak macam leader ni macam ini baik lah. Kita pijak dia. Sebab tu lah, yang ni reality lah. Walaupun saya tak apa suka nak sembang benda ni, tapi saya terpaksa cakap lah nak jawab soalan ni. Macam saya cerita tadi, saya dah rekrut lebih daripada 500 orang. Dan bila saya dapat moment of realization tu, saya sedar saya di seorang blue brain and how I have to deal with myself dan macam mana saya nak berurusan dengan orang lain. First yang saya cerita, saya pilih orang berdasarkan who I want, bukan who I need kan. Itu yang pertama. Then another step, benda yang kedua adalah bila kita jadi leader blue brain, dia sangat, betul lah macam Puan Nana cakap tu, kita akan sangat mudah untuk disalah faham sebagai terlalu baik dengan staff apa semua tu kan. Ni benda yang saya buat lah, daripada 500 orang lebih tu, hampir-hampir 600 orang. Sekarang ni, in my team I have around 20 people je. In my team I have around 20 people. Ni saya declare terang-terang. So, mana perginya lagi lebih kurang berapa puluh, 400 lebih, 500 lebih tu kan. Saya orang yang boleh cakap macam, tak apa, kita tak payah buat bisnes ni sama-sama, you don't have to be in my team, kita jadi kawan je kat luar. Saya boleh cakap benda tu. Sebab saya cakap tu atas kesedaran I am a blue brain. Kita boleh kawan kat luar, tapi I don't think you have to be in my team. Itu level saya nak memilih orang. Berkenaan dengan isu Puan Nana tadi, kita blue brainer tau. Kita bukan bermaksud kita ni orang yang lembek. Bukan bermaksud kita ni orang yang tak boleh take control. Tak. My point adalah bila kita dalam team, betul kita memang mementingkan silaturahim, kita mementingkan kita punya my people yang saya cakap tadi. Tapi there are times yang saya juga akan jadi malaikat maut. Saya memang ada time-time saya jadi malaikat maut. Kalau tu pun dah ada tu. Team member saya sampai cakap, Ria cakap. Memang dia tahu, there are certain time yang saya akan jadi malaikat maut. Malaikat maut ni level macam kalau orang tu tak pernah kenal saya, memang dia berhenti lah. Dia memang tak suka duduk dalam team saya. Tapi orang yang dah lama duduk dengan saya, orang yang tahu, dia tahu sebagai seorang blue brain punya leader, kita punya concern adalah kita my people tadi tu. So, nak orang blue brain, dia nak control orang, dia tak boleh control based on authority tau. Dia memang tak boleh control orang based on authority. Sebab dia akan rasa macam demon lord macam tu. Macam orang jahat, kepala orang jahat kan. Macam jahat gila kan. So dia tak boleh bawa watak tu. Dan even macam nak menjadi malaikat maut tu pun dia sangat draining sebenarnya bagi dia. Tapi nak control kita punya staff, nak control kita punya team, satu part selection tadi lah. Part selection tadi tu
nak buat rekrutmen, kita hiring ni kita kena pilih orang yang betul-betul nak jadi kita punya family tau. Orang tu pun mesti nak be part of the family. Kalau orang tu tak mau be part of our family, bukanlah cerita kahwin ke apa ni cerita team tadi, staff lah, organisasi tadi tu. Kalau orang tu tak mau jadi part of our family, macam dia datang sebab terpaksa, kita akan jadi susah nak kontrol dia. Sebab tu lah saya decide untuk pilih orang yang saya nak, bukan orang yang saya perlu. So orang yang saya nak ni saya boleh groom. Orang yang saya nak ni saya boleh bekerjasama. Orang yang saya perlu ni belum tentu saya boleh groom ataupun bekerjasama dengan orang tu. Saya tak boleh nak kontrol. Orang blue ni dia nak dia jadi pijak kepala bila kita salah faham sebenarnya. Kita rasa macam kita ni mesti, so aku kena cakap baik-baik, aku kena cakap lemah lembut. Tak, orang blue bukan mesti dia akan cakap lemah lembut. Percaya cakap saya. Tak percaya pergi tanya tim saya yang kat bawah tu. Bukan, orang blue ni dia bukan mesti akan berlemah lembut sopan santun. Dia cuma dia punya concern tu lebih berbanding orang yang concern terhadap orang lain. Orang blue ni dia memang akan concern terhadap orang lain tu lebih berbanding dengan brand-brand colour yang lain lah. Dia boleh jadi good, dia boleh jadi bad. Kita yang kena kontrol benda tu. I see. Dia bukan tentang macam mana kita kontrol staff tau. Dia macam mana kita nak kontrol diri kita. Yang tu yang paling penting sekali sebenarnya. Saya bagi contoh kalau macam mana nak kontrol diri kita. Saya macam, okay, semua tahu saya buat kuku tadi kan. So kuku ni dia punya closing dia end of the month. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni. Saya bila saya nak kontrol, serta kontrol diri tu, saya takkan, minggu terakhir tu biasanya saya seorang leader yang macam dalam WhatsApp group ni memang kita pun aktif. Dalam tim kita ataupun tim atasan apa semua memang kita aktif kan. Tapi hujung bulan je bila masuk minggu terakhir tu ataupun 3-4 hari nak habis bulan, saya akan distance myself sikit. Sebab saya tahu masa tu adalah masa yang aku emosi. Kita concern dekat orang. So kalau saya dalam sales team ni, saya bukan setakat fikir gaji, income saya punya team tau. Saya punya otak ni dia akan fikir lagi anak bini mereka nak makan apa, kereta dia cukup tak cukup nak bayar kereta. Dia sampai level tu tau. So bayang dia punya tekanan emosi seorang blue brain punya leader di hujung-hujung bulan saat-saat closing tu. So bila kita sedar benda tu, kita kena distance lah. Janganlah take the risk. Lagi kita sendiri akan melukakan orang lain walaupun kita buat tu sebab concern. Tapi tak semua orang boleh accept benda tu sebagai concern. Kan? Kita bimbang pasal mereka, tapi bila kita push lebih, dia memang akan break. So menyedari hakikat tu saya memang akan distant. Kalau yang dah lama tu memang mereka perasan, Jack ni hujung bulan tu silam. Sejarah dia masuk grup. Tapi saya buat benda tu sebab saya sedar. Saya sedar diri saya macam mana. Kalau saya masuk juga, saya buat hujung-hujung bulan ni lah aku sibuk nak buat goal setting apa semua untuk bulan depan kan. Saya tak akan buat goal setting sampai saya boleh manage saya punya diri dulu. So kita masuk dalam team untuk buat goal setting tu, lepas kita sendiri, okay aku dah boleh buat decision tanpa emosi. Bukanlah exactly tanpa emosi, maksudnya kita boleh kontrol kita punya emosi baru kita buat. Kalau tak memang saya tak akan buat. Sebab tu ada bulan saya buat, masuk minggu terakhir tu saya terus buat goal setting. Ada bulan sampai 30 hari bulan baru saya buat goal setting. Lepas tu saya ambil masa untuk kontrol diri sendiri dulu. Dia sebenarnya kita tak boleh kontrol orang, kita kena kontrol diri kita. Ini blue brain punya orang lah. Kan? Dia tak nak kontrol orang tapi kontrol diri sendiri terbalik dengan proses saya. Faham? Terbalik. Kadang pening. Okey, kadang saya sendiri pengalaman saya lah kan, deal dengan ramai orang blue brain. Dia jadi pening tau sebab ni pendapat saya lah. Even though I'm so called a certified trainer ke apa ke yang selalu ajar orang pasal colored brain ke apa, saya sendiri pun terbelit dengan orang blue brain ni, terbelit dari segi cara mereka bercakap. Sampai satu masa saya terfikir kadang merenung-renung kan. Kenapa aku belajar dengan Atta Kamazi, nama dia Directive Communication.
Maksudnya colored brain ni is one of the module dalam directive communication psychology. So at first saya fikir, oi simple gila nama dia, directive communication. Cakap direct kan. Kenapa dia bagi nama macam ni? Okay. So, bila, bila saya rasa macam terbelit, macam rasa macam confused dengan orang blue brain ni. So I have this thought lah macam, oh no wonder lah Atul Kamazi kata directive communication. Sebab bagi pendapat saya, orang blue brain ni dia tak cakap dengan cara yang direct. Tak. Jadi kita ni yang orang bukan blue brain ni jadi macam, ui, apa yang dia nak sebenarnya ni? Betul. Kalau cikgu Jack apa ni, komen sikit. Ni saya kupas dari angle seorang salesman lah dalam bidang sale. Dalam sale, bila kita buat sale, dia ada dua jenis. Dua jenis. Ada orang dia boleh buat, dia akan buat sale, kalau tak close masa tu, tak close lah. Tapi bagi blue brainer, dia boleh buat sale tu secara sangat halus, makan tahun untuk close seorang customer. Orang blue brain je boleh buat macam tu. Orang brain lain memang takkan mampu buat. Bukanlah saya nak memperlekehkan brain lain ke apa, tapi capacity blue brain ni dia bukan cerita sabar, dia bukan cerita skill ke apa tau. Blue brain ni dia boleh hadam benda tu. Hadam macam kalau aku tak close sekarang, aku close tahun depan pun, dia boleh nampak flow tu, proses tu. Sebab bagi blue brainer, everything is connected kan. So kita boleh nampak flow tu. Walaupun flow dia sama je. Prospecting, bla 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 sampai closing apa semua kan. Tapi orang blue brain dia boleh stretch benda tu jadi panjang gila. Sampai orang tu tak sedar pun kita sedang menjual kat dia. Tapi sekali dia close, dia tak, kalau dia experience, dia takkanlah close seorang untuk jangka masa yang panjang tu. Dia akan close besar lah. Dia akan close besar gila. Contoh kalau dia nak buat recruitment ataupun nak rekrut seorang team leader kan. Okay. Kita jumpa team leader business lain ke apa, dan orang tu dia nak buat recruitment. Orang green brain, orang red brain, orang purple brain. Bila dia akan jadi mungkin first time jumpa tu pun dia dah buat recruitment. Orang blue brain, dia boleh susun benda tu sampai 2-3 tahun. Closing dia kat ujung. First tu mungkin dia lepak-lepak lah, bagi kita kawan je lah. I see. Kita just jadi kawan je. Orang blue brain, dia boleh hadam proses tu. Orang green brain dia akan, apa hang ni? Lepas tu dia lambat. Nampak macam ada, lambat. Orang dia nampak macam bila saya lepak dengan orang kan. Contoh lah, saya lepak dengan saya punya circle apa semua. Asal saya lepak je, dia mesti akan tanya, hang nak rekrut dia? Saya, bila dia tanya macam tu, saya akan tahu dia memang bukan blue brain lah dia ni. Dia akan macam, sebab kalau orang blue brain, dia takkan terus buat recruitment tau. Dia takkan terus ajak join, dia takkan. Saya pernah sampai 3-4 tahun. Ada yang dalam team saya tu, saya dah follow dia sampai 3-4 tahun. Last kali saya tengok, bila sampai the right time, the right moment, the right masa yang sesuai untuk saya close, masa tu baru saya close. Sebelum tu saya ajak dia join kuku pun tak. Lepak minum, spend time for few years. Saya boleh buat benda tu. Tu yang saya nampak perbezaan lah antara brain color ni. Tak semua orang boleh. Maksudnya, Cikgu Jack, okay, terbalik lagi proses. Selalu macam ni. Ni maybe cara green brain lah kan. Saya pun pernah join, dulu saya pernah buat unit trust kejap, and saya pernah consult agensi unit trust dengan insurance. Okay, model leadership dalam tu adalah dia punya leader tu dia terlalu high tau, tinggi. Jadi kita yang kat luar ni ataupun dah berada kat dalam organisasi tu, kita akan tengok macam we look highly on our leader tau. Saya nak jadi macam leader lah sebab dia dah berjaya. Oh, dia dah pakai kereta mewah, dia rumah dia besar, dia happy dengan partner dia, dengan spouse dia, dia ada anak cantik, contoh macam tu kan. So, kita look highly on the leader. Tapi biasa dengar Cikgu Jack cakap macam ni, dia terbalik. Leader pergi scout you punya agent. Apa?
Dia Orang memang memang boleh tak faham je, confused. orang memang tak boleh nak faham. Lepas tu satu kalau dapat yang team yang bukan blue brain, dia memang Hmm. macam tak boleh follow cara tu. Tu yang saya ni macam saya buat sale kan. Hmm. Orang yang sebelum saya belajar brain color ni, kalau saya train saya punya team, dia pun memang tak boleh follow. Macam mana nak buat nak buat contoh kan. Macam mana nak pull orang untuk instead of kita jual, dia yang nak beli. Instead of kita menjual, orang tu yang nak beli. Macam mana nak buat benda tu? So far yang saya nampak yang senang untuk hadam that kind of process adalah blue brain. Kalau bagi dekat orang lain dia macam, kenapa hang tulis tu tak ada CTA? Kenapa hang buat content tak ada CTA? Kenapa hang cakap hang boleh share benda tu macam simply bagi je info-info tu? Kenapa hang boleh buat sharing free macam tu lah, tak ada without getting anything kan? Yes. Orang kalau lain dia tak boleh terima benda tu. Sebab bagi dia macam mana? Dia pun tak boleh nak connect lah benda tu. Memanglah saya tak buat benda tu dalam satu posting. Tapi saya dah susun benda tu dalam few posting. Dalam ada timeline dia yang biasanya lagi panjang lah daripada brand color yang lain tu. Sampai orang tu macam, saya selalu je dapat review daripada saya punya direct customer yang saya personal, yang saya jual sendiri. Apa yang ni Jack? Aku dah berkurun lah. Duk follow orang. Lah aku mesti rasa nak beli lah. saya, sebab saya punya perangai pun saya tak suka suruh orang beli tau. Sampai dia macam, dia dapat macam kita nampak signal dia memang dah ready, betul-betul ready nak beli. Masa tu baru kita ajak dia beli. Dan benda tu bila orang lain nampak, orang brand color lain, bila dia tengok benda ni, senang gila Jack buat sale. Sebab dia tak nampak proses belakang-belakang tu. Dia nampak proses masa closing dia saja. Dia rasa macam, simple gila Jack buat sale. Tak nampak menjual macam mana pun, tapi ada je orang tu PM dia nak beli ni lah, nak beli tu kan. Tapi dia tak nampak proses yang panjang tu. So bila proses yang panjang tu dia tak nampak, dia nampak macam dia nak tiru tak dapat lah. Okay. Wow. Memang saya tak sangka lah. Of course lah kan, itu proses, bukan proses saya, proses seorang blue brain. Tapi bagi saya nampak memang deep and genuine lah. Tapi orang akan pelik tau Jack. Apa ni, hang buat sale tapi hang tak push orang supaya membeli. Macam mana tu? Kan? Ni something yang orang color lain tak boleh hadap. Tak boleh brain. Okay. Sebenarnya dia balik pada fitrah agak sebenarnya. Manusia ni, bila kita jual something kat dia, dia tak suka tau. Tapi bila kita tak jual something kat dia, dia pula sibuk, kenapa lah Jack ni tak jual kat aku? Dia pula tak puas hati, betul tak? saya selalu dapat feedback tu. Macam, bang ni cerita ni, tapi tak ajak aku join kuku pun. Saya tanya, sebab apa nak join kuku? Masa tu baru saya start closing. Bila dia dah start macam tu. Sebab apa aku nak kena ajak hang join kuku? Yalah, hang cerita dapat pasif macam ni lah apa semua kan. Lepas tu hang tak pernah ajak aku pun. Orang pula jadi macam tu. Tapi kalau kita tengok orang kata short process, sebab saya pernah, macam saya cakap tadi, saya dilatih oleh orang green brainer tau. Orang green brain, hampir jumpa orang, sehari dia suruh saya jumpa 300 orang. So 300 orang kalau tak beli masa tu, tak beli lah. So dia main cepat gila. Orang green brain kan dia boleh let go, move on. Aku yang blue brain ni nak hadap 300 rejection sehari tu, menangis bhai. Memang menangis lah. Cakap terang lah, memang menangis. Nak hadap 300 rejection sehari. Orang green brain boleh buat benda tu, dia tak kisah pun. So kat situ lah yang kita nampak macam tak kisah apa bidang sekalipun, apa relationship sekalipun, maksudnya dari segi kerja ke, dari segi rumah tangga ke, benda tu sama tau. Kalau kita faham kita punya colored brain dengan orang lain punya colored brain, orang kata nak cari titik
titik apa dia panggil, dia punya titik pemahaman dia tu senang sikit. Kan? Tu yang saya nampak lepas belajar colored brain ni. Alhamdulillah. Ditakdirkan bertemu dengan ilmu ni. Kerana ni pun rezeki kan. Ramai je Betul, orang betul. duk cari. Saya pun duk cari apa macam mana cara nak dapatkan. Yalah macam saya contoh team saya krik-krik apa semua tu kan. Leader mana yang Ah, tak cari? Leader mana yang tak cari nak solve problem tu? Semua leader cari hmm, masalah tu. Nak solve. Tapi Alhamdulillah salah satu daripada cara. uh, ilmu yang saya dapat untuk solve problem tu adalah colored brain. Kita kenal diri Alhamdulillah. kita, kita kenal orang lain. Brilliant, brilliant. Okay, so apa ni, Cikgu Jack perasan ke apa sebenarnya kalau orang orang selain diri Cikgu Jack ataupun diri orang Blue Brain ni, tahu tak apa perception orang lain terhadap orang Blue Brain? Kalau rasa Cikgu Jack Yang, tahu kot. yang pertama sekali orang akan cakap blue brain ni memang emosi gila. Memang Nah, leader sangat emosi lah. Sebagai hmm. leader ke, sebagai manusia ke, kita akan dianggap memang sangat emosi. Dan saya tak pernah menafikan benda tu. Bagi saya, I actually embrace that fact lah. Embrace. Ya. Okay. Sebab dia bagi saya benda tu depend macam mana kita tengok. Benda tu lah fact tu. In the end, kalau contoh macam mana kita, antara angle yang saya tengok adalah bila kita nak decide something, kita sedia maklum setiap decision tu dibuat based on emosi sebenarnya. Rational tu nak mengiyakan kita punya emosi je kerap kalinya. Kita akan rationalize kan. Contoh saya bagi contoh. uh, kita ni hobi kita mancing. Kan? Contoh hobi kita mancing. So, Okay. kita tak mau bagi wife kita bising, kita beli barang mancing. Kita akan rationalkan je benda tu. Kita akan cari fakta-fakta yang boleh nampak macam bila kita beli tu, benda tu rational. Padahal asalnya kita buat keputusan untuk beli tu sebab emosi. Maknanya kita suka, kita hobi kan. Itulah tengok, Yes. dia setiap orang pun sama. Tak kisah, ni bukan serta brand color tau. Setiap orang nak buat decision untuk beli something, untuk commit to something, semua tu based on kita punya emosi. Okay. Kita suka benda ni, kita suka benda tu. Kadang kita beli pun, contoh pernah kita beli something sebab kita kesian kat orang. Kita tak pakai pun barang yang dia jual tu. Contoh orang main jual kerepek lah, kita duduk lepak-lepak orang jual kerepek kan. Kita tak terasa nak makan kerepek apa pun. Tapi kita tengok dia macam, kesiannya dia ni. Tambah-tambah time COVID macam ni kan. Pandemik ni, ramai orang susah apa semua. Kita beli sebab kesian. Kesian tu lah emosi. Lepas tu kita akan justify benda tu. Sebab apa kita beli kan. Sekali balik, orang yang tak duduk dalam situasi kita tu, contoh kita balik rumah, wife kita tanya, apa saya beli kerepek banyak ni? Kita akan justify sebab apa kita beli kerepek apa semua tu. Padahal kita beli asal tu sebab kita emosi, maknanya kita kesian. So tu reality dia. So that's how I embrace benda tu lah. As a blue brainer, kita memang kita memang kategori manusia yang sangat beremosi. So kita kena kontrol emosi kita tu. Kita kena sedap lah benda tu. Tak sedap macam mana nak kontrol kan. Kita kena sedap, lepas tu kita kena kontrol. And then kita boleh balik pada Sun Tzu, The Art of War. Balik di setiap chaos tu, setiap perang tu akan ada peluang. Kan? Setiap kesusahan tu akan ada peluang. Ni pun sama. Kita dah tahu kita ada emosi. Kita boleh tengok benda tu as something bad. Dan kita juga boleh tengok benda tu as an opportunity. Banyak opportunity lah. Tak kisah dalam apa jua bidang yang kita join sekarang ni, yang kita tengah hadap lah ni. Kita boleh gunakan emosi ni sebagai benda yang bagus sebenarnya. Kan? Even macam colored brain punya ilmu ni pun, bagi saya dia macam pisau lah. Pisau ni kita boleh guna untuk potong ikan, kita boleh guna untuk bunuh orang. So macam mana kita nak guna? So emosi pun sama. Kita boleh gunakan emosi tu untuk kebaikan ataupun untuk kita biar benda tu jadi keburukan kan. So the fact that orang blue brain dia proses guna dia punya intuition dia punya naluri, dia punya emosi. So kan selalu kita ada orang kata, bagi saya adalah dimomokkan lah, ataupun the fact that orang kata macam ni, lelaki kalau buat keputusan dia akan guna dia punya akal dia, rasional dia.
perempuan bila dia buat keputusan dia akan guna emosi dia. Tapi bila kita dah faham color brain ni, sebenarnya itulah seorang lelaki yang blue brain, dia memang akan proses guna dia punya Emosi. emosi naluri dia dulu. Lepas tu macam Cikgu Jack kata tadi, bila dia nak mengiyakan benda tu, baru dia guna dia punya rational dia. Betul. So, Bagi saya, ha, tu bukan isu gender sebenarnya bagi saya lah. Setakat saya perhati kan. Bukan isu gender pun benda tu. Dia memang betul-betul isu macam mana kita proses maklumat tu. Tak kisahlah kita lelaki ke, kita perempuan ke. Cara kita proses maklumat tu yang penting sebenarnya. Yang menentukan kita ni emosi ke, tak emosi ke benda tu. So itulah Cikgu Jack, saya pernah je orang kata engage dengan klien yang perempuan, okay, professional lah kan, and then dia seorang red brain. Kan selalu kita tengok, okay, perempuan mesti emo, perempuan mesti nak emo, perempuan mesti nak emo. Okay, so bila dah tahu color brain, oh lelaki pun ada yang emo lah. So kadang ada orang tak boleh brain, apa pasal lelaki ni merajuk? Kan? So on the other side of the coin, bila saya engage dengan seorang wanita yang red brain, orang red brain ni pula, dia boleh letak emosi dia kat tepi. Dia macam boleh, saya pernah tengok orang perempuan ni macam, tak ada emosi kau ni, macam relax, cool, dah tenang, macam kau ni perempuan ke? Macam contoh kan. So itulah maksud saya nak kata, sorry lah, saya bukan nak kata saya brain racist kat mana-mana ke, tapi itu adalah larangan bila kita dah tahu color brain ni, being a brain racist, okay. So saya nak katakan, yelah kalau lelaki tu dia merajuk, mungkinlah dia blue brain. Kalau lah perempuan tu macam tak ada perasaan je, mana tahu dia red brain sebenarnya. So kita kena ni lah, letakkan orang di tempat yang betul lah. Okay, so ada orang tanya, tadi Puan Nana tanya, apa lagi positifnya jadi orang blue brain ni? And then kita punya Tuan Jurin ada jawab, have a strong memory. Cuba Cikgu Jack komen sikit. Macam mana bila ada strong memory ni orang blue brain? Cikgu Jack rasa macam mana? Kenapa orang blue brain ni dia ada memori yang bagus? Memang saya perasan, semua majoriti orang blue brain saya engage, saya kenal, saya jumpa, dia orang punya memory memang bagus gila. Cikgu Jack hang. Okay, sementara Cikgu, ya Cikgu Jack. Hang. Okay, sementara Cikgu Jack tengah. Lain kurang. Alamak, lain macam tak okey lah. Okay. So sebenarnya yang Hello, macam dengar tapi gambar hang tadi. Okay, sekarang okey. Okay. Apa soalan dia tadi? Okay, macam mana? Sebab apa ni? Sebab apa memori tu lah. Strong memory, okay. Dia blue brain ni tengah proses memori. Tak, saya punya lain problem. Blue brain ni dia punya cara dia proses maklumat tu sebenarnya disconnected tau. Dia macam semua benda tu bagi orang lain, bagi orang yang brain color lain, ada certain benda macam benda tu kalau tak directly related dengan objektif yang dia nak capai, dia rasa macam benda tu tak penting. Tapi bagi blue brain everything is connected. Semua benda semua info tu dia rasa penting. Walaupun contoh dalam team sales team kan, dia tak ada direct relation antara ejen hang tu ada berapa orang anak dengan sales performance. Tak ada direct relation. Maksudnya contoh macam kalau orang brain lain dia mungkin akan fikir kalau anak banyak sales performance dia tinggi, kalau anak sikit sales performance dia rendahan. Tu contohlah direct relation. Tapi kalau blue brain, walaupun benda tu tak ada kena-mengena, bagi dia benda tu tetap penting.
I see. Dia akan simpan dalam memori dia. Dia akan Hmm. even, okay, saya sebab sekarang ni dah tak ramai kan. Team saya dah 20 orang macam tu. And I can actually macam boleh tahu setiap hari anak-anak dia buat apa, husband dia outstation pun aku tahu. Dia sampai macam tu. Cerita dia gitu lah. Sebab tu kalau nak cerita pasal memori, dia bukan sebab memori, dia sebab kita rasa benda tu penting, benda tu perlu, macam benda tu important tau. Walaupun bagi brand colour lain benda tu tak penting pun. Sibuk apa dia punya husband dia outstation bila kan. Ah, Tapi bagi Blue Brain benda tu penting. Sebab bagi dia memang everything is connected. Contoh lah kalau saya nak explain kan. Ada um, apa relation dia kalau husband dia outstation. Bagi orang Blue Brain dia akan fikir macam ni. Bila husband dia outstation, so what will happen dekat dia punya agent tu? Mungkin dia ada anak yang dia nak kena attend, dia punya anak dia punya PDPR, dia punya tanggungjawab lain sebagai suri rumah. So macam mana kita nak bantu dia manage masa tu supaya dia ada masa untuk buat deal. That's how orang Blue Brain, leader Blue Brain akan fikir lah. Walaupun initially kita tak nampak macam benda tu connected pun. Tapi Blue Brain dia akan proses macam tu. That's why dia punya memori tu nampak macam strong, nampak macam ni tak. Sebab dia peduli je. Dia connectkan dekat situ pasal kalau dia ada husband pun betul lah, make sense. Okay, kan saya faham, make sense. Tapi ya, dulu memang saya tak boleh brain lah. Kenapa nak kena ambil tahu? Nak kena ambil tahu pasal ni. Ni Abang Ad ni, dah lama ni. Ni Abang Ad Dali ni dulu saya punya rakan sekerja masa saya kerja customer service dulu kat Celcom like 12 years ago. Oh, Abang Ad Blue Brain lah. Tu. Abang Ad Blue Brain lah. Okay, Abang Ad ni tak pernah belajar pun pasal Blue Brain, ingat. Okay, tapi nak kata tapi nak kata kan, orang Blue Brain ni banyak, paling ramai-ramai kalau saya ajar pasal Colored Brain ni, orang Blue Brain dia memang boleh klik macam senang nak faham Colored Brain ni. Second, orang green brain. Macam, tapi yalah, macam Rashdan red brain, nanti besok pagi Tuan Jurin pula purple brain, saya pun nak tahu macam mana. Tapi macam Tuan Rashdan, dia belajar Colored Brain ni, dia pandai nak strategize kan dia punya cara dia dengan ni lah, untuk team dia kan, dengan diri dia. Even dengan dia punya wife. Tu memang saya paling, memang kelakar tapi macam, power lah kan. So, ilmu-ilmu kemanusiaan ni, bagi saya, orang Blue Brain memang kena belajar. And bukan belajar apa, memang you all ada speciality. Nak faham orang tu memang kacang lah, senang je lah. Tapi bila ada pengetahuan macam Colored Brain ni, dia jadi macam mengesahkan dari segi rasional tu, ini kotak dia. Ini penerangan saintifik dia. Kalau tanya saya, dia bukan kena tau. Orang Blue Brain ni sebenarnya dia wajib belajar benda-benda macam ni. Wajib. Sebab kalau saya jatuh hukum memang wajib lah. Sebab orang Blue Brain ni dia sangat emosi tau. Sangat emosi. Kalau dia tak belajar benda-benda macam ni, dia tak akan boleh manage dia punya emosi. Seriously. Kita kena, sebab nak manage kita punya emosi ni tak ada cara lain. Self-development je lah. Ilmu-ilmu self-development lah. Dan Colored Brain ni salah satunya. Kita kena belajar tentang mendalami diri kita sendiri, baru kita boleh kontrol. Orang Blue Brain kalau dia tak belajar benda ni, dia tak ada, orang kata macam, taklah sampai level passion kan, tapi kalau kita tak ambil berat berkenaan dengan self development, kita akan hanyut dalam emosi tau. Hanyut dalam emosi ni memang sangat bahaya sebenarnya dalam hidup. Saya pernah melalui fasa hanyut dalam emosi tu, dan dia memang sangat kritikal lah, sangat kritikal. Dan tak ada orang lain boleh bantu lah, sebab kita sebagai Blue Brain, orang yang nak bantu kita tu pun kita kena suka kat dia. Kalau orang kita tak suka nak bantu, kalau orang kita tak suka nak bantu kita, dia takkan boleh bantu kita kan. Saya pun alhamdulillah masa saya hanyut dalam emosi tu, saya ada satu circle yang memang saya suka lepak dengan apa semua. Dan dalam circle tu ada seorang brother ni berusia sikit.
Dia lah orang yang saya tengah hanyut tu, dia lah orang yang hulurkan tangan untuk saya kembali tak hanyut dalam emosi tu. Bukannya orang lain tak bantu. Bukannya orang lain tak bantu, tapi I don't have benda yang tu dulu. Orang lain cakap kira motivasi ni bersepah. Tapi orang blue brain dia takkan ambil daripada semua orang. Dia hanya akan ambil daripada orang yang score. So kena penting lah, wajib lah. Bagi saya benda ni wajib. Kalau orang blue brain. Color lain saya tak tahu sebab saya tak ada pengalaman jadi brain color lain kan. Tapi kalau blue brain, kalau blue brain ni, kalau dia tak belajar benda ni, dia tak ambil belajar benda-benda self development ni, dia memang akan hanyut. Dia akan hanyut dan tak tahu lah, bagi saya benda tu satu pengalaman yang tak best lah. Sangat teruk lah. Saya tak pernah dengar lagi orang cakap macam tu. Yang bak hanyut emosi tu fahamlah, kadang-kadang semua orang boleh macam tu kan. Tapi yalah, dia lebih affected kalau dekat orang blue brain ni. Betul. Masa saya belajar dengan ni lah, belajar dengan Atta Kamazi. So one of the mental condition yang ekstrim macam contoh kalau green brain, kalau mental dia ekstrim yang tak berapa elok, dia akan jadi orang yang ADHD, orang yang terlalu aktif ADHD. Okay. Senang kena ADHD dekat orang green brain. Tapi kalau dekat orang blue brain ni, apakah Cikgu Jack rasa apa? Condition apa yang paling senang nak kena dari segi mental? Kalau bagi saya blue brain ni dia tend to be ni depression. Yes. Depression paling senang gila kena dekat orang blue brain. Blue brain. Sebab tu saya cakap wajib. I was on the verge of depression lah masa tu. On the verge apa dah masuk? Tak on the verge. Okay, nasib baik. Masa tu sebab saya tak pernah pergi ke klinik ke hospital, saya pun tak tahu lah situasi saya sebenarnya masa tu. Kritikal ke lah. Saya 2015 kalau tak silap saya. Yang tu satu, during that time memang the lowest, orang kata roda hidup saya tu paling bawah sekali lah. Itu satu, kecabaran hidup kan. Tapi dari segi emosi, dari segi mental, saat tu juga memang sangat paling kritikal lah bagi saya. Saya memang bersyukur sangat-sangat lah. Saya ada circle yang bagus masa tu. Bagus tu in that sense lah. Mereka boleh angkat saya balik. Bukanlah angkat, macam bantu saya balik. Kalau tanpa moral support daripada mereka, bukanlah mereka bagi duit ke, mereka bagi peluang apa pun. Mereka moral tu. Moral support tu. Kalau tak ada moral support mereka tu, saya rasa saya dah gila dah kot. Saya rasa saya level macam tak mau jumpa orang. Saya hanya jumpa mereka tu je. Ada few tak sampai 5 orang tu. Tu je orang yang saya sanggup jumpa, yang saya mau jumpa. Saya punya level masa tu macam blue brain kan. Orang dia tak suka, orang dia tak suka. Tak kisahlah orang tu family ke, orang tu rapat atau mana pun dengan kita. Kalau kita tak suka, especially dalam keadaan mental yang macam tu, tengah hampir-hampir nak depress tu, memang kita hanya akan fokus kat orang yang kita suka. Tak ada orang lain. Macam orang blue brain ni kalau dia dalam keadaan macam tu, nak suruh dia pergi hospital, jumpa doktor yang dia tak kenal, dia tak akan jumpa. Kalau dia jumpa pun dia takkan, orang kata open. Tak ada kesan, takkan open, tak ada kesan dekat perjumpaan tu. Tapi orang yang tak qualified pun, dia bukan isu certified ke qualified ke apa. Tapi kalau blue brain ni, bila dalam keadaan macam tu, dia jumpa orang yang dia suka, alhamdulillah lah saya dalam keadaan saya masa tu, dalam circle saya tu ada seorang brother tu, dia memang experience. Dia tu dan lebih teruk lagi. Dan saya memang suka lah lepak dia kan. Bila dia cakap ni pun hang tak boleh nak handle, macam mana hang nak handle? Tu je ayat dia sebenarnya. Yang dia boleh complicated pun. Tuhan bagi hang tak boleh nak handle dah. Macam mana nak handle lebih lagi? Tu je ayat dah. Yang boleh angkat saya balik lepas 3 bulan saya hampir-hampir macam tak mau jumpa orang lain. Ayat dia simple je. Bukanlah benda yang
grand ke wow ke apa pun. Tapi saya tahu dia punya story and I like him. Bila dia cakap macam tu, benda tu memang ada kesan dia besar lah, berbanding dengan orang lain cakap benda tu. Tak ada apa pun kalau orang tu saya tak suka, dia cakap apa pun. So Blue Brain, saya taklah mendoakan orang lain sampai kat level tu kan, tapi sebelum kita, especially dalam keadaan sekarang lah, keadaan sekarang ni, pandemik ni, COVID ni, dia bukan efek kesihatan je, ada banyak orang terkesan, maksudnya kesan dari segi financial, ekonomi lagi teruk kan kepada semua orang berbanding kesihatan tu. So saya faham lah. Saya ni orang yang, contoh saya duduk Sungai Petani, baru ni kan few weeks, bulan lepas tu, awal bulan ni ke hujung bulan lepas tu, ada yang dekat Penang tu apa bunuh diri sebab gagal, terjun bangunan sebab gagal perniagaan tu kan. Saya orang yang macam, aku rasa macam bertanggungjawab pula sebab walaupun kenal pun tak orang tu, tapi bila baca berita tu, saya sampai level saya PM kawan-kawan ataupun masuk dalam grup, WhatsApp grup kan. Apa kalau rasa teruk sangat, tak kisah depress ke apa, saya actually cakap kat kawan-kawan, sebelum hampa bunuh diri kamu kontak aku dulu. So that's how Blue Brain punya, dia rasa macam mana. Yang tu another part lah, apa emotional drive apa semua tu kan, tapi as a Blue Brain dia concern benda-benda macam tu. Concern sampai tahap macam tu sekali lah. Tu lah. Budak-budak lain yang color, kawan-kawan yang color lain, brain color lain tu, mereka tengok saya mesej macam tu, mereka gelak lah. Oh, tak. Mereka macam gila, apa budak ni tiba-tiba. Yalah saya cakap pun dalam nada lawak-lawak lah, kalau hampa sebelum bunuh diri tu PM aku dulu kan. Jadi I have to let that out from my chest tau. I see. Tu orang saya tak kenal. Imagine kalau somehow saya dapat satu berita kawan yang saya kenal, bisnes dia lingkup dan dia bunuh diri kan. Aku tak boleh terima benda tu. Faham. That's why aku kena cakap. Let out from the chest lah. Wow. Ayat tu memang deep oh. Wow. Itulah. Okay. So bagi yang berminat nak belajar lebih lanjut, maksud saya mungkin dari segi kat sini pun kadang orang Blue Brain pun boleh dah faham kat diri dia apa yang Cikgu Jack explain ni kan. Tapi dia ada satu lagi, orang kata apa, ada lagi satu bahagian, maknanya kita kena kenal orang lain pula. So tu nak beritahu ni, saja nak beritahu, nak share jugalah. So Sabtu ni kita akan adakan satu kelas Colored Brain lah secara online, secara webinar. 4 jam, memang 4 jam sebenarnya tak cukup, okay? Daripada 9 pagi sampai 1 tengah hari, tapi yalah 4 jam tu memang tak cukup. Memang paling-paling kalau nak belajar Colored Brain ni, nak faham terus, saya ni boleh apply, kena ambil masa dalam 2 hari. Okay. And dia ada game-game dia nak main apa semua. Tapi believe me, bila yelah kita dah ada pengalaman apa semua, dah memang praktikkan benda ni. And then yang paling bestnya, yelah saya dah pilih 4 orang dan saya memang akan kumpulkan mereka ni, 4 orang ni sebagai mentor. And so Cikgu Jack adalah mentor untuk team Blue Brain. Okay. I mean untuk first batch ni memang saya kebetulan saya pilih lelaki ya. Mungkin lepas ni akan ada second batch mentor yang daripada kalangan wanita. Okay. So kalau anda masuk kelas Sabtu ni, anda bukan belajar daripada saya je. You akan belajar daripada mentor-mentor ni. And second part is, kita akan groupkan you all dalam satu support group Telegram. Okay, secara percuma. So mentor-mentor ni dan saya akan support selama 1 tahun secara percuma. So tanya je apa soalan, kalau nak share apa-apa wins or benda-benda yang sedih ke, benda-benda yang tak best ke, share dalam tu. Kalau dalam grup ramai-ramai tak selesa, mungkin boleh PM one of the mentor. So kita akan bantu orang ni, Cikgu Jack. And Alhamdulillah memang Allah susun yang baik untuk kami semua. Saya memang dah lama ada idea ni, tapi bila saya start bagi tahu dekat each and every one of them, semua sekali, so semua rasa macam okay nak join. So rasa sebab dia punya aspiration dia sama, hala tuju sama, membangunkan modal Islam
And memang sanggup nak mengajar lah. Okay, so maybe the last benda lah saya nak share untuk orang Blue Brain yang saya sendiri anggap special lah. Not just because wife saya, partner saya Blue Brain ke apa. And yalah, kalau kita tak tahu ilmu ni, macam contoh saya sendiri lah, The first 5 years of my marriage is like I can say, bahasa mudah dia, it's like hell. Okay, sebab saya bila saya berkahwin dengan isteri saya tak ada masa nak bercinta dulu. Dia memang kenal sekejap dan kahwin. Okay. Lepas tu, bila kahwin, baru kita faham. Dia macam, macam ni pula kahwinnya. That's why one of my friend last time, seorang India lah. Masa kerja kat Celcom dulu kan. I think now bila saya realise dia seorang red brain. Kata, bro, when you get married, you are actually buying the problem. Kenapa dia cakap macam ni? Okay, now I understand lah. Okay, so sebenarnya bila saya tak tahu pasal MMO macam ni, tak tahu wife saya macam mana, dia seorang blue brain semua. So memang kita akan senang gila gaduh. Itu satu bahagian yang ni lah. Okay. And satu lagi bahagian untuk orang blue brain ni yang saya agak amazed lah. Kan, amazed, and then even dia boleh keluar skill ni dekat anak saya yang kecil, umur 4 tahun, 5 tahun. Tahu tak apa Cikgu Jack? Skill yang natural bagi orang blue brain ni kelebihan. Okay, orang blue brain ni Cikgu Jack, ya Allah. Korang ni pandai beli jiwa orang. Dia macam pandai gila, macam aku terperangkap dengan anak sendiri. Umur 5-6 tahun dia pandai beli jiwa bapak dia. Itu secret trait tu. Trait secret tu. Secret. Tapi saya nak bincangkan satu lah. Trait secret tu, bahaya ni. Kelebihan. Tahu tak apa lah bapak kata. So, what is your opinion? Kenapa orang blue brain ni dia pandai beli jiwa orang? Orang blue brain ni sebab apa? Bagi saya benda tu trait secret lah. Saya ingat tak mau cerita kat public benda tu kan. Rupanya kau cerita pula. Bukan saya lah. Saya amazed. Dia sebab benda ni bahaya tau. Bukan saya cakap tak mau cerita kat public ke apa. Bila Alhamdulillah dia kena bagi, bila dikurniakan, orang kata bukan kelebihan untuk beli jiwa orang ni, dia boleh jadi jahat, dia boleh jadi baik tau. Dia sangat bahaya benda ni. Sebab tu saya tak expect lah nak share benda ni kat public. Orang blue brain ni dia boleh beli jiwa orang sebab apa? Sebab dia first everything is connected tu. Lepas tu dia punya insight tentang environment, tentang orang tu punya environment tu termasuk semua sekali. Termasuk orang-orang lain apa semua tu kan. Dia akan as if dia boleh fikir apa yang ada dalam kepala otak orang tu. So dia tahu apa keperluan dia, apa dia punya emotional drive dia. Dia cepat detect lah benda tu. Bukanlah nak cakap brain color lain tak boleh detect. Tapi orang blue brain ni dia cepat benda-benda macam tu. Dia akan tahu, kalau dia ni, dia punya emotional drive dia benda ni. Benda ni yang akan push dia untuk commit to something. Tu sebenarnya yang cerita beli jiwa tu sebenarnya, kita tahu which hot button kita nak tekan. Orang blue brain, Alhamdulillah dia beri kelebihan tu. Dia tahu hot button tu kat mana. Orang ni dia punya hot button benda ni. Orang tu hot button dia benda ni. Kan? That's why orang selalu cakap blue brain ni kelebihan dia pandai beli jiwa. Tak, sebenarnya kita nampak hot button tu lagi clear berbanding dengan brain color yang lain. Tu je. Sebab benda semua connected. So kita punya brain processing macam tu kan. So kalau kita tak fikir sedalam-dalamnya pun benda tu macam walaupun kita tak gunakan otak tu secara, orang kata tak overload kita punya otak untuk fikir pun, relax macam ni pun, kita punya intuition pun, dia ni kot aku rasa. Memang betul lah selalunya. Dia ni kalau aku sembang buat duit, buat income apa semua ni, mungkin dia tak peduli. Tapi kalau aku sembang buat perjuangan, mungkin dia bersungguh-sungguh kan nak commit to something. Ataupun aku sembang buat achievement, menjadi suami yang baik ke apa, mungkin dia kan ni. Kita tengok orang tu pun kita dah tahu. Orang blue brain lah.
Dia ada macam ada Betul. superpower tu kan. Dia so jiwa. Sebenarnya bukan pandai. Itulah nanti Dia kalau hari nampak. Sabtu. Dia boleh nampak. Okay, so itulah dia yang message yang saya cuba nak bawa. And then maksudnya kalau siapa yang masuk kelas hari Sabtu ni, kita akan bantu untuk tonjolkan you all punya kelebihan diri tau. Kekuatan diri yang bukan dibuat-buat, yang bukan fabricated. Dia memang Allah dah bagi kat kita, tapi yelah, kita memang perlu bantuan orang lain untuk sedarkan kita punya potensi tu, especially bab yang kelebihan. And of course, the other side of the coin, kita akan bantu untuk sedarkan kita punya diri, sisi diri kita yang kurang tu. Bila kita tahu apa yang kurang kat dalam diri kita, baru kita mana nak kita nak betulkan. Kan? Rather than kita Betul. lost. Sebelum ni apa perangai blue brain lah. Sebelum hampa masuk kelas tu, kena set the tone, set the mood betul-betul tau. Ni kita bukan nak belajar untuk mengagungkan any brain colour ataupun nak cakap which brain colour is better than the other. Tak. Kita belajar ni untuk self development, untuk improve diri sendiri, nak jadi versi terbaik diri sendiri. Tu je kita punya objektif yang nak capai. Saya tak tahu Coach Khalis nak pesan ke tak masa kelas tu, tapi saya nak pesan lah. Whatever yang hampa belajar, kalau daripada saya, daripada orang lain tu, nanti mereka pesan sendiri lah. Kalau yang belajar daripada saya tu, janganlah guna untuk benda-benda yang tak bagus. Bahaya tau, belajar benda-benda macam ni, kita boleh guna, macam saya cakap, benda ni macam pisau, kita boleh potong daging ataupun kita boleh bunuh orang dengan pisau yang sama. So, kena set betul-betul kita nak masuk ni untuk apa. Dan lepas tu kena praktis lah, masuk je tak jadi kalau tak praktis. Saya pun ambil masa, dan jangan risau, dia bukan lepas kita keluar kelas tu terus settle, tak. Tu antara reason kami buat setahun support group tu. So that dalam setahun tu, along the way, yalah kalau hampa duduk dengan kenal yang blue brain macam aku ni, dia takkan jadi setahun. Hampa akan jadi kawan je sampai bila-bila lepas tu. Tapi setahun tu kita punya jaminan lah, kita punya janji yang kita akan support setahun tu. And then another thing berkenaan dengan session kali ni, bila saya belajar benda ni hujung tahun 2018 dulu, the only trainer yang ada adalah Coach Khalis tau. So whatever happen after that, Alhamdulillah lah, dalam group tu memang kami sama-sama manager kuku masa tu, yang peserta tu. So still berhubung sampai sekarang. So boleh tengok okay, dia ni red brain macam mana, Rashdan kau semua kan. Lepas tu geng blue brain, geng green brain, geng purple brain macam mana. Okay yang tu. Tapi kalau you all yang macam masuk dalam grup besar macam ni, grup yang bercampur-campur macam ni, hampa takkan nampak contoh-contoh tu kalau tak duduk dalam satu grup Telegram yang macam sekarang ni. And advantage yang program sekarang ni berbanding yang dulu adalah ada 4 mentor untuk setiap color tu. Yang tu zaman saya dulu tak ada. So sekarang ni on the first day tu, on the first try tu dah boleh nampak different. Kalau hampa follow ni live yang ketiga kan Khalis? Ya, live ketiga. Kalau hampa dah follow daripada awal 1, 2, 3 ni, dah esok yang last kali Tuan Jurin, yang keempat, hampa akan nampak different perbezaan. Walaupun kami semua buat bisnes, buat sale, company yang sama, company yang berbeza, bidang yang sama, bidang yang berbeza, tapi setiap approach tu, setiap leader tu memang different gila-gila punya. Clear. Saya tak tahu macam mana Khalis boleh handpick benda-benda ni. Setiap 4 orang ni, tapi memang kami duduk dalam grup kan, duduk bincang tu memang masing-masing hijau memang hijau pekat gila, merah pekat gila, biru pekat gila biru, purple memang pekat dia punya purple tu. So, tapi Alhamdulillah kami boleh collaborate. Sebab tu lah, first kali intention awal tu betul. Kena selari. Betul. Tu je lah nak pesan. Itulah, Atta Kamazi kata benda ni dia the science of group dynamics. So dia kata science tau. Bila science ni dia benda yang betul, benda yang berfakta. Yes. And macam mana saya boleh pick benda tu? Yelah, memang satunya memang Allah yang ilhamkan. Walaupun dah lama tapi yelah. Sebab tu memang saya cakap saya perlukan lebih ramai colored brain practitioner untuk bersama dengan saya. Saya tak boleh buat benda ni seorang-seorang.
Because macam mana pun saya certifiedkan benda kena praktik lama-lama benda ni, I'm I'm always gonna be a green brain punya coach ke trainer ke apa. I'm always gonna Yeah. be that. Walaupun saya dah hafal, saya dah faham semua karakteristik colored brain. Okay. Maybe akan ada orang yang akan kurang faham cara penyampaian saya. Especially saya tahu saya punya colour yang saya punya nemesis, saya punya enemy. Dalam test tu, beberapa kali aku buat pun test tu Jack, aku tetap dapat nemesis yang sama. tu orang purple. Dia memang tak ngam dengan orang purple, tapi I learn to improve myself. Saya learn macam mana nak improve communication dengan orang purple brain. Dah lah bapak sendiri purple brain, lepas tu mak mentua pun purple brain. Adik saya 2 orang purple brain, dulu memang gaduh dengan orang. Dengan adik-beradik. Adik kan, abang besar, so selamba je lah sound. So now that I know that orang ni purple brain, ikut bapak saya punya standard purple brain, so alhamdulillah saya dah makin tenang lah. Tahu macam mana nak cakap dengan orang, macam mana nak lebih respect, nak lebih sayang dia orang. Macam Faiz pagi tadi dia cakap, dia makin sayang kawan dia. Alhamdulillah. Lepas tu hubungan dia dengan wife dia pun blue brain dia kata makin improve hubungan dia dengan wife dia, dengan anak-anak dia, dengan bosses dia. So Ni kali banyaklah Kak Noh cakap blue brain honestly tak pandai menipu. Yang ni aku tak setuju. betul. Blue brain ni dia cakap terang, blue brain kalau dia tipu memang sampai ke sudah apa tak boleh detect. Sampai ke sudah apa tak boleh detect kalau dia tipu. Dia bukan tak pandai tipu lah. Kalau dia tipu sampai ke sudah apa tak boleh detect. Itu blue brain. Just dia nak tipu atau tak tipu tu pilihan lah. Sebab macam saya cakap tadi, dia punya brain processing memang diciptakan khas untuk benda-benda macam tu. Benda-benda yang proses yang panjang yang orang tak boleh fikir. Orang brain color lain tak boleh fikir. So kalau dia tipu, nayak lah orang yang kena tipu tu. Con artis. Con artis. Bahaya. Betul lah. Becak cakap tadi, jangan guna benda ni untuk buat benda yang tak elok lah kan. Jangan, bahaya. Dia je tahu dia menipu. Ya, betul tu Kak Noh. Saya batin. Siaplah kali lepas ni. Okey lah, so kita macam biasalah. Saya kalau live, saya memang walaupun bajet satu jam je, tapi tak habis-habis overrun. Itu masalah saya lah. So, kita terpaksa end dulu ni Jack. So, kita berharap akan jumpa lebih ramai lah orang hari Sabtu ni. InsyaAllah. Yang nak register ada dah bagi link tak? Okay, tadi Fatih ada share. Fatih ada share link. Klik je link tu. Nanti kita jumpa Sabtu ni. Okay, so Jack, maybe ada satu last pesanan. Satu je last, kejap. 1 minit. Okay. Aku nak pesan berkenaan dengan self-development lah. Sebab yes. Lepas tu memang my passion, my perjuangan adalah membangunkan modal insan nak jadi versi terbaik diri sendiri, bukan nak jadi better daripada orang lain pun. So, dia punya pesanan dia, kita manusia, semua orang akan mati. Tapi saya pernah cakap benda ni kat Facebook, kita hidup ni singkat tau. Singkat tu level antara azan dan solat je. Kita bangun, kita dilahirkan, masa dilahirkan tu kita diazankan, dan bila kita meninggal kita akan disolatkan. So kita tahu, kita semua, especially yang Islam, kita lahir macam kain putih semua. Tapi in the end, macam mana kita meninggal tu yang penting. Macam mana kita mati, bukan macam mana kita dilahirkan daripada family mana, ataupun orang susah ke, sederhana ke, orang kaya sekalipun. Ataupun, tak kisahlah, macam mana kita dilahirkan tu tak penting. Kat mana titik mula kita tak penting. Tapi, kat mana titik akhir kita tu yang penting sebenarnya. So sebab tu antara sebabnya saya berjuang untuk menjadi versi terbaik diri sendiri, dan saya pun nak ajak semua orang. Dia punya simple dia tu self-development lah.
nak menjadi versi terbaik diri sendiri tu. Kita bukan nak compete dengan orang lain, kita bukan nak compete dengan brand color lain. Kita just nak menggunakan ilmu ni, nak amalkan ilmu ni untuk kita sendiri jadi lebih baik. So, bila kita jadi baik, insyaAllah orang keliling kita pun akan ikut sama baik macam kita. So, sama-sama. Kalau hampa rasa dengan 135 kan kali set dia punya ni. 135 ya. Registration. Kalau hampa rasa yuran RM135 tu mahal, saya berani cakap kalau rasa tak berbaloi, PM saya ganti balik RM135. Oi. Betul. Sebab saya dah belajar benda ni dan dia sangat mengubah hidup saya. Kalis tahu macam mana dia, yang tu dari segi kerja kita sembang tadi kan, dari segi saya punya life, dari segi saya punya kehidupan, Kalis tahu. Saya memang pernah one-on-one beberapa kali dengan dia. So dia tahu macam mana perubahan tu. Bagi saya 135 tu satu nilai yang sangat kecil untuk hampa korbankan, untuk hampa laburkan dengan ilmu yang semahal. Ilmu ni mahal, dia bukan level RM135. Percaya cakap saya. Itu saja kot Kalis. Memang deep gila ni Jack, memang deep. Apa Han cakap tu memang deep. Orang blue brain je pandai cakap macam tu, memang dia tak payah susun nanti. Even I cannot say something like that. Kena plan. Okay. Thank you Cikgu Jack, Farhan. Okay. Terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan ni. Ramai juga yang mengikuti daripada awal sampai habis. Sebab yalah, ini bukan perbincangan hangat tapi perbincangan yang santai yang tapi yang bagi saya memang deep lah. Orang blue brain ni memang deep. Okay, so tak apalah, insyaAllah. Besok pagi last macam ni dengan Tuan Jurin Jalil, seorang purple brain. Okay, so bagi yang mana yang yang berminat, kita jumpa Sabtu ni. Okay, Cikgu Jack, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Waalaikumsalam.